Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azuman farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas pertemuan pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani, yang saya suka memulakan dengan soalan kaifa asbahtum. Apa khabar Kak Ti? Waalaikumsalam. Muhammad Fakhruddin, ahlan wa sahlan. Kaifa asbahtum? Bagaimanakah anda pada pagi ini? Nina, selamat pagi. Yang soalan itu juga soalan yang pernah ditanya oleh Nabi SAW kepada para as-sahabah. Kaifa asbahtum? Jadi kalau boleh, jawab begini. Jawab sebagaimana yang sahabat jawab di hadapan Rasulullah SAW. Ketika ditanya kaifa asbahtum, maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami pada pagi ini masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab begitu tuan-tuan. Kan? Bermakna kita cuba ubah. Bukan, bila sebut cuba ubah itu, bukan menafikan yang lama. Cuba kita kena faham konsep perubahan. Yang saya belajar last week, metamorfosis. Nak sebut pun takut salah. Kan? Hidup kita ni bila mana kita nak berubah, bila mana kita nak berubah, kadang-kadang sesuatu perubahan itu bukan menafikan yang lama. Contoh, kalau dulu jumpa kawan-kawan, apa khabar Nina pada pagi ni? Alhamdulillah sihat, katanya Nina. Kan? Tetapi semenjak dengar Santapan Rohani ni, bila jumpa kawan-kawan sat lagi, sampai dekat office pejabat dan sebagainya, apa khabar Nina pada pagi ni? Alhamdulillah Nina masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan jawaban yang baharu itu, bukan menafikan jawaban yang lama. Dengan jawaban yang baru itu, bukan tuan-tuan seolah-olah memberi faham yang lama dulu salah. Bukan. Itu dipanggil metamorfosis. Apa perubahan yang kita nak buat dalam kehidupannya kita. Di antaranya dengan jawaban-jawaban perkataan beginilah. Kerana jawaban inilah yang telah dijawab oleh sahabat-sahabat ketika ditanya oleh Nabi, kaifa asbahtum? Macam mana anda pada pagi ini semua sahabat-sahabat? Maka mereka pun menjawab, ya Rasulullah, kami masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini. Terima kasih. Tayyibah daripada Indonesia, ahlan wa sahlan. Baik. Kemudian, Nabi bertanya kali kedua. Bila sahabat-sahabat jawab, kami masih lagi beriman kepada Allah pada pagi ini. Maka Nabi tanya, wama alamatu imanikum? Apakah tanda kamu pada pagi ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Waalaikumsalam Norini Mustafa. Nabi tanya lagi sekali, apa tanda kamu beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini? Maka sahabat-sahabat menjawab, nasbiru alal bala wa nashkuru alal rakha wa narda bil qada. Apa jawapan dia? Ya Rasulullah, kami pada pagi ini masih lagi bersabar di atas apa yang kau tentukan, di atas bala, ujian dan sebagainya. Tuan-tuan ingat, bala dan ujian itu satu perkara yang mesti kita tempuh sampai, bukan sampai mati. Sebab selepas mati pun ada lagi ujian. Betul ke betul? Sampai di padang mahsyar pun masih lagi ada ujian. Melepasi mahsyar pun ada lagi ujian. Waalaikumsalam Rosyati. Berada di atas siratal mustaqim pun ujian.
berada di hadapan mizan Allah Ta'ala pun ujian. Bermakna hidup kita ni penuh dengan ujian. Nak masuk ke syurga besok pun ada ujian. Dalam syurga pun masih lagi ada ujian. Tapi ujian tu ujian lain lah. Jadi, tanda kita beriman pada pagi ni tuan-tuan, nasbiru alal bala. Ya Allah, kami masih lagi bersabar di atas tiap bala, ujian yang kau berikan kepada kami. Wa nashkuru alal rakha. Ya Allah, kami masih lagi bersyukur di atas kelapangan yang kau berikan. Apa-apa yang kau berikan kepada kami, ya Allah, kami bersyukur. Sikit pun syukur, banyak pun syukur. Wa narda bil qada. Ya Allah, kami masih lagi redha dengan ketentuan yang engkau takdirkan kepada kami. Apa jua, baik ke buruk ke, itulah ketentuan daripada engkau ya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan jawaban begini, tuan-tuan automatik mengupgradekan diri tuan-tuan, supaya apa? Kita semakin sedar dan menjadi satu ingatan yang kuat untuk kita sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang keduanya, alhamdulillah, kita bertemu tuan-tuan pada pagi ini seperti biasa dalam hashtag Santapan Rohani, yang saya nak tahu juga semenjak hampir sebulan dua kita tak bertemu ni tuan-tuan, sebab saya sibuk dengan buat buku dan sibuk dengan fokus buku dan sebagainya. Maka dalam perjalanan kehidupan kita ni tuan-tuan, nescaya banyak cerita-cerita yang berlaku. Betul ke betul? Bukan saja diri tuan-tuan, bahkan diri saya. Tuan-tuan juga tertanya-tanya, mana Ustaz Irwan ni? Dah, cuba belanja sikit like dan share dan tag nama orang yang anda sayang atas nama dakwah. Nak tengok love berterbangan. Bukan cintanya kalian kepada saya, tapi cintanya kalian kepada kalam-kalam ulama. Saya bercerita atas dasar kalam ulama. Terima kasih yang belanja love. Jadi, bila sebut cerita kehidupan ni tuan-tuan, saya yakin tertanya pada hati tuan-tuan, mana Ustaz Irwan ni? Sebulan lebih dah ni tak ada santapan rohani ni. Yang rindu pun rindulah, yang tertanya pun tertanya-tanyalah, yang berfikir pun macam-macam fikiran yang berlaku pada diri dia. Maka apa saya nak sampaikan ialah, itulah cerita kehidupan. Itulah cerita kehidupan. Yang kehidupan kita ni tuan-tuan penuh dengan penceritaan. Cuma bedanya, yang ni saya nak kaitkan, sama tak tuan-tuan, orang yang mengetahui cerita yang sebenar dengan orang yang tidak mengetahui cerita yang sebenar, agak-agak adakah dia dapat faham ataupun agak-agak adakah dia dapat rasa daripada kisah yang berlaku? Cuba jawab dulu di ruangan komen sementara tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Contohlah tuan-tuan dengan saya. Dah? Mana Ustaz Irwan ni lama dah tak live ni. Hidup ke mati. Contoh, mana tahu. Kan macam-macam ungkapan dengan pandemik, dengan COVID dan sebagainya. Baik. Walaupun baru ni, baru lagi kita live. Apa tu? Saya relivekan balik rakaman berkenaan Isra' wal Mi'raj. Saya nak tanya, jawab dulu di ruang komen. Sama ke tidak pemikiran, perasaan, kefahaman antara tuan-tuan mengetahui cerita yang sebenar dengan tuan-tuan tidak mengetahui cerita yang sebenar? Sama ke tidak persepsinya kita ataupun pandangannya kita, ataupun dikata apa kan, apa yang kita cuba nak fikirkan. Terima kasih Kak T, tak sama. Norini Mustafa pun tak sama. Khairun pun tak sama. Maka dari situ apakah jawaban yang boleh timbul? Kalau tuan-tuan mengetahui satu cerita bukan daripada saluran yang sebenar, maka akan timbullah buruk sangka, akan timbullah ketidakpercayaan, akan timbullah keraguan. Ini kehidupan. Betul ke betul? Sekarang ni tuan-tuan dah jawab. Mendengar cerita yang betul dan tepat tak sama dengan kita tak mendengar cerita betul dan tepat. Itu satu cerita dah. Kemudian poin kedua, dahlah kita tak dengar cerita yang betul. Kemudian, dalam tak dengar tu pula, maka pelbagai perkara yang boleh timbul dari segi kepahamannya kita, cara kita berfikir. Yang dari situlah tuan-tuan, apa saya nak sampaikan, sama juga dengan kehidupannya kita, dengan apa yang saya nak sampaikan sekejap lagi. Kehidupan kita ni, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, sama juga. Kalau kita tak dengar cerita sebenar daripada pihak seorang Kak T, contoh Kak T ada kawan, kan?
Lama dah senyap je dia ni. Lepas tu, ada ke sembang dengan suami? Macam mana bang, ada berita tak? Lama dah senyap ni. Macam hari tu lah waktu saya pergi Terengganu. Contoh. Saya pergi Terengganu, ada jemputan program. Lepas tu tuan-tuan, ni cerita betul ni. Saya nak cerita di sebalik cerita, nanti kita ambil satu kefahaman yang saya nak kaitkan. Hari tu waktu saya ke Terengganu, saya bukan sengaja tak nak bagi tahu Kak T, sebab saya ada jemputan program. Yang kedua, saya takut kalau saya bagi tahu Kak T dengan suami mengharap untuk kita bertemu dan sebagainya, maka saya takut kita tak ada ruang dan masa untuk saya masuk. Sebab tu saya tak bagi tahu. Cuma terkeluarlah waktu kelas KK hari tu, terkeluar cerita saya nak pergi Terengganu. Kak T pun bersungguh-sungguh lah. Oh, Pahang, terima kasih dan Madariah. Sorry. Masa pergi Pahang, Kuantan baru-baru ni. Baik. Apa yang berlaku tuan-tuan? Kemudian hari Sabtu tu saya ada event daripada pagi. Hari Ahad saya ada event daripada tengah hari sampai ke petang. Habis event tu, lepas tu saya plan lah malam tu nak pergi jumpa Kak T dengan suami dia dekat kedai tu. Kedai kopi dia tu yang gah cantik tu. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Belakang tu ada kedai, ada kilang mencanting batik. Batik. Kalau tuan-tuan pergi ke Kuantan, jangan lupa cari. Baik. Bila saya pergi, saya sampai dekat kedai tu, waktu tu Kak T tak ada, suami ada. Sembang dengan abang. Lepas tu tuan-tuan, berjanjilah ustaz, dah maghrib dah ni. Kita semayang dulu. Waktu tu tuan-tuan, orang rumah saya dengan anak saya dekat dalam kereta. Tunggulah. Bila nak masuk dalam kereta, tengok anak semput. Sebab dia kuat sangat main hari tu. Kan? Anak saya Alhamdulillah, lasaknya tuan-tuan, lasak kepada baik. Ni lidah kita sebagai mak ayah kena jaga. Jangan duk marah anak kau ni, lasaklah. Nak sebut tu kena kawal sebab doa. Maka dia agak lincah tuan-tuan. Daripada pagi sampai ke petang non-stop. Bila dalam kereta tu pula semput. Datang semput, dalam kereta beg dia punya tak bawa. Jadi sembang-sembang, kita balik dululah. Terpaksa balik ni rushing. Balik sebab nak balik ke hotel. Nak ambil dia punya yang bukan yang sedut tu. Yang sedut tu ada yang dia punya menggunakan, ada pakai bateri. Letak je. Apa tu namanya? Nebulizer. Kemudian dah kita balik, letih lah tuan-tuan. Letih. Nak keluar ke tidak? Bukan inhaler yang tu. Dia anak saya ada waktu kena pakai inhaler tu, ada waktu kena pakai nebulizer tu yang pakai bateri tu. Dia mudah. Lepas tu apa nak bagi tahu malam tu, suami Kak T tu, dia WhatsApp saya. Dia kata, ustaz, saya minta maaf, saya minta ampun, saya rasa saya kurang adab lah dengan ustaz tadi. Saya tak jaga adab dengan baik. Dia mesej banyak-banyak. Dia kata tak jaga adab dengan baik sebab saya tak sangka pula betul. Sebab waktu maghrib sepatut saya menyapu ustaz dulu, tapi saya lari pergi semayang macam tu lah. Lepas tu saya kata dengan dia, sabar dulu. Dia menukilkan sebab dia tak tahu cerita sebenar. Tu ceritanya. Dia hantar WhatsApp tu bagus beradab. Maka dalam WhatsApp itu menceritakan seolah-olah dia buat salah dengan saya sehingga saya pun pergi. Nampak? Dia WhatsApp itu seolah-olah ada kesalahan yang dia buat sehingga saya pun pergi, tak datanglah malam tu. Padahal saya kata, Allah minta maaf lah Abang Fauzi, saya kata. Abang Fauzi kena faham cerita. Take note. Sebab saya nak fokuskan nanti dengan satu benda yang lain. Abang Fauzi kena faham cerita sebenar dulu. Sebab saya, waktu saya nak masuk kereta tadi, memang plan nak pergi semayang maghrib. Sekali dengan Abang Fauzi, lepas tu kita lepak-lepak minum malam tu. Kak T pun nak datang. Tetapi, anak tiba-tiba semput. Bila anak semput, tuan-tuan, anak kita ni, sebagai seorang bapa, macam mana pun anak kita dahulu kan. Terpaksa balik ke hotel. Daripada rumah Abang Fauzi nak pergi ke hotel tu lebih kurang dalam setengah jam. Balik ke hotel. Lepas tu pakai nap dan sebagainya. Dah sampai hotel, faham lah Kak T. Dengan tilamnya, dengan bantalnya. Kita dah event daripada tengah hari tu sampai ke petang dan sebagainya. Jadi berehat sekejap lah. Semayang-semayang jamak, rehat sampai pukul 11 juga. Last sekali suami kan Abang Fauzi WhatsApp. Jadi saya nak sampaikan apa dia berlaku ialah, berbeza tak seseorang yang mengetahui cerita yang sebenar dengan
Seseorang, orang yang sama yang tidak mengetahui cerita yang sebenar. Sama ke tidak? Tuan-tuan dia jawab. Jawapannya tetap tak sama. Kan? Maka besok tu Alhamdulillah. Saya kata tak apalah Abang Fauzi. Malam ni memang tak larat dah. Besok saya pergi tempat Abang Fauzi. Alhamdulillah. Besoknya sebelum saya balik ke KL, dah singgah minum dengan Kak T, dengan dia belanja makannya, dengan belanja mi apa tu. Apa Kak T hari tu? Mi... tak ingat lah. Memang dia jamu kami sungguh-sungguh. Lepas tu datang juga ujian daripada Abang Fauzi. Waktu tu dah zuhur. Kami boleh jamak lagi. Tak apalah Abang Fauzi pergi semayang. Tak apa Ustaz. Saya raikan Ustaz dulu. Tak apa, tak ada masalah. Jadi moral of the story. Yang ni saya nak sampaikan ialah moral of the story daripada cerita ini, tuan-tuan. Pertama, orang yang mengetahui cerita yang sebenar, jiwa dia, hati dia tak sama dengan orang yang tidak mengetahui cerita sebenar. Itu poin yang pertama. Maka benda ni secara real berlaku pada Abang Fauzi. Bila tak tahu cerita, malam tu dia gelisah. Ya Allah, apa aku salah buat dengan ustaz ni? Dah lah ustaz datang daripada Pahang, daripada Kuala Lumpur, datang ke Kuantan jauh-jauh. Lepas tu pula nak ziarah aku pula tak ada adab. Tak ada Abang Fauzi, tak ada. Abang Fauzi tak buat salah. Mi kari, mi calong dengan burger ayam. Kak Iti ingat lagi. Abang Fauzi tak buat salah sebab Abang Fauzi tak faham cerita. Satu. Nombor dua, tengok tuan-tuan. Bila dah mula faham cerita, maka automatik hati dia, akal dia berbeza. Okey, tak apalah ustaz, kalau macam tu kita jumpa esok. Maka dia dah mula tenang. Apa saya nak sampaikan ialah, maka tulis di ruangan komen, begitu juga kalau kehidupan kita tidak mengetahui cerita-cerita dalam Al-Quran. Allah. Sama je. Begitulah juga hatinya kita, pemikirannya kita, perasaannya kita, jiwanya kita, hidupnya kita, bila mana kita tak mengetahui cerita-cerita sebenar dalam Al-Quran. Sama je. Sebab kata ulama, tulis fakta ni, 60% isi kandungan Al-Quran merupakan cerita. Cuba belanja love sikit, tak nampak dah love berterbangan ni. Fokus sangat kot. Kesimpulannya apa? 60% tulis di ruangan komen daripada isi kandungan Al-Quran tu cerita. Apa saya nak sampaikan ialah, sama juga kehidupan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak tahu cerita sebenar daripada Al-Quran, sama juga. Itulah, kita akan fikir macam-macam, kita akan fikir cara kita akan cuba buat conclusion sendiri. Conclusion ke? Betul? Conclusion ni keputusan ni. Betul? Husna? Kesimpulan. Conclusion. Kalau calculation, kiraan. Okey, terima kasih. Okey. Maka artinya, kalau tuan-tuan baca Al-Quran dan tak tahu cerita sebenar, kita buat conclusion sendiri, kita buat keputusan sendiri, kita buat kesimpulan sendiri, kita buat kepahaman sendiri, maka ambillah cerita daripada apa yang berlaku kepada Abang Fauzi tu dan kita kaitkan dengan Al-Quran. Sama je hidup kita. Sama je. Adakah tepat apa saya nak sampaikan pada pagi ini? Cuba tulis di ruangan komen. Sama je tuan-tuan. Tuan-tuan ada pasangan, ada isteri, ada suami. Kan? Hari ni tuan-tuan benda yang Allah Ta'ala uji kehidupan kita, suami tak boleh pegang handphone isteri. Isteri tak boleh pegang handphone suami. Contoh, kalau yang mana boleh pegang tu baguslah. Saya tak kata kepada semua, tapi golongan ni ada. Kan? Ada yang golongan tak ada masalah. Bermakna tak ada rahsia di antara mereka. Tapi kalau ikut hukum, jaga. Dan kalau kita nak belik handphone suami tu dengan niat nak cari salah ke apa, boleh jatuh kepada haram. Sebab dia membuka keaiban suami. Baik, cuma kesimpulannya begini. Bila kita hidup berumah tangga, tak mengetahui cerita sebenar. Kan? Kita pergi mall, tiba-tiba nampak kat kedai, suami kita tengah makan dengan seorang perempuan. Tengok je, terus buat satu conclusion. Dalam keadaan kita tak tahu cerita sebenar, tak tahu apa yang berlaku, tak tahu cerita sebelumnya ataupun selepasnya, dan kita buat satu keputusan sendiri. Maka samalah tuan-tuan bila kalian membaca Al-Quran. Berapa ramai yang tidak menjiwai Al-Quran bila dia tak faham cerita? Kan? Berapa ramai di antara kita tidak merasai makna rahsia Al-Quran bila mana kita tak faham cerita yang sebenar? Berapa ramai di antara kita yang baca Quran pagi, petang, siang, malam tapi dalam keadaan tidak merasai rahsia,
apa yang nak disampaikan dan juga petikan-petikan kisah yang begitu indah daripada Al-Quran. Sebab saya ulang balik, 60% daripada isi kandungan Al-Quran merupakan cerita. Maka sebab itulah bagi tuan-tuan yang masih lagi gagal, sama macam saya, gagal kita mengetahui cerita-cerita yang sebenar, cerita-cerita yang tepat daripada Al-Quran. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama dengan Dr. Samsul bin Muhammad Nur, satu ulama, orang yang alim tuan-tuan. Banyak karangan-karangan beliau. Dia nak bantu je. Nak cari masa dia bukan senang tuan-tuan. Asalnya daurah ni kita buat bulan 4, tapi Ramadan lupa pula. Waktu belik-belik tarikh, tengok Ramadan. Bila Ramadan nak buat malam payah. Doktor, kita minta sangat ni sebab kami nak bantu circle kami. Sebab doktor ada buat satu buku, dah 3 jilid dah. Kita nak guna jilid ketiga, cerita-cerita ringkas daripada 114 surah. Itu matlamat saya. Supaya yang pertama sekali, bila kita faham cerita sebenar, kita akan menjiwai. Oh, macam ni surah Al-Baqarah. Tahu dah, Baqarah tu namanya apa? Lembu betina. Oh, habis kesimpulan Baqarah tu cerita bab lembu aja ke? Cerita bab lembu aja ke? Baca surah An-Nisa. Tahulah mudah ustaz, An-Nisa ni surah berkenaan perempuan. Itu tajuk surah. Diambil daripada beberapa kisah yang terdapat di dalam surah An-Nisa. Tapi apakah cerita yang di sebalik ringkasan, sinopsis daripada 114 surah ni tuan-tuan? Sebab tu saya suka pada pagi nak mengajak tuan-tuan untuk bersama-sama dengan saya, tim dan juga circle kami untuk bersama-sama dalam daurah 114 surah daripada Al-Quran. Yang tak dapat tidak, saya rasa daurah ini memang best. Sebab dia buat malam. Biasa kalau kami program event, kita buat Sabtu Ahad. Yang ni kita buat hari Selasa dan Rabu, kalau tak silap 8 dan 9 hari bulan. Kita buat malam tuan-tuan. Lepas start pukul 8 sampai pukul 10. Bermakna isyak tu lewat sikit lah, tak apa. Kan? Bukan tak apa, sebab Nabi SAW pun kalau kita belajar sirah, ada beberapa masa dan tempat Nabi melewatkan solat isyak. Bukan sengaja lewat atas perkara yang diharuskan. Apa tak lagi belajar? Harus, tak ada masalah. Kita akan start pukul 8 sampai pukul 10. 2 hari, 8 dengan 9. Tengoklah dalam masa 2 hari itu, selama 4 ke 5 jam tu, kita cuba mengkhatamkan ringkasan ataupun sinopsis daripada 114 surah daripada Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Harapan saya nak tuan-tuan faham cerita. Bila faham cerita, dia jadi best. Bila jadi best, kita lagi nak mencari apa pula episod seterusnya. Macam sekarang ni tuan-tuan, dulu kan hidup ni kan berubah. Kan? Saya ni jarang tengok TV. Bukan jarang pun, memang tak ada masa nak tengok TV. Tak ada masa nak tengok TV. Bukan sebab kita baik, bukan. Sebab tak ada masa. Allah Ta'ala uji dengan tak ada masa tu. Cuma baru ni, terjebaklah bila tengok Netflix. Sebab dekat komputer kan boleh buka Netflix. Terjebak dengan satu cerita tu. Sebab Netflix ni yang saya suka, banyak cerita-cerita true story. Cerita true story saya suka tengok. Sebab benda yang real, yang diadaptasikan dan diceritakan balik. Dia buatlah bentuk drama, filem dan sebagainya. Saya suka benda macam tu. Sebab ada banyak benda-benda manfaat yang kita boleh ambil. Saya suka true story, saya suka cerita-cerita sejarah, macam cerita Indonesia dan sebagainya. Kan? Jadi, dalam cerita true story ni tuan-tuan, banyak benda-benda yang baik. Dan baru ni saya terjebak dengan cerita The Kingdom. Nak cerita, bila kita tengok Kingdom ni cerita zombie dekat zaman-zaman dulu. Zombie dekat zaman-zaman dulu dah, zaman-zaman Korea dulu. Bukan cerita baru, dia buat cerita dalam bentuk 60-an, 60-an, 50-an. Nak cerita, bila kita rasa best, faham, bila faham cerita, kita nak tunggu pula apa next episode, apa next episode, apa next episode. Tuan-tuan percaya tak? Saya boleh tengok cerita Kingdom tu satu malam habis. Berapa episod semua rasa-rasa dekat siapa yang tengok The Kingdom? 5 episod. Tak sampai kot. Ya. Season 1, season 2. Tak, yang saya nak bagi faham, bila kita faham cerita, moral dia bila kita faham cerita. Sebab biasa ya Aisyah, kalau zombie yang biasa-biasa ni, saya pun tak minat sangatlah. Cerita zombie saya tak minat, kan? Tapi bila tengok The Kingdom ni, macam mana cara dia bawa filem tu, kan?
Tuan-tuan, start pukul 12 sampai subuh saya tengok habis satu episod. Sebab kita cuba merasai, nak faham apa yang dia nak sampaikan, tuan-tuan. Apa yang nak ceritakan kepada kita. Tengoklah siapa ada Netflix, tengok The Kingdom. Jangan tengok yang filem, tengok yang apa tu? Yang drama dia lah. Kan? Saya tak tahulah ada berapa belas episod, tuan-tuan. Moral dia ialah, saya pun terjebak. Nina pun kata The Kingdom best. Saya pun terjebak. Sebab bila kita mula seronok, daripada tak terjebak pada Netflix, tapi terjebak juga. Kalau saya tengok Netflix, biasa tengok true story saja. Ni tengok best. Malam tu tak tidur sampai subuh. Lepas satu kan dia next episode, automatic next episode habis sampai. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Sebab apa? Kita mula menjiwai, kita mula rasa seronok, kita mula rasa best. Nak tahu apa pun next. Apa pula next. Dah. Tapi tengok di ending cerita The Kingdom tu, macam ada sambungan kot. Dah keluar dah sambungan dia? Belum lagi. Dah macam ada sambungan. Sebab perempuan yang asal macam kata mati dekat dalam kolam tu, tiba-tiba dia orang dapat tahu dah berada dekat utara tu pula dia tanam bunga tu balik, lepas tu dia jual. Jadi kaitan dengan Al-Quran sama juga. Bila kita rasa mula best faham cerita-cerita daripada Al-Quran, kita akan tanya, apa next episode? Dan saya nak sampaikan pada hari ini, next episode daripada cerita Al-Quran ada di dalam kalam para ulama. Allahumma salli ala Muhammad. Tu kaitan dia. Hadis Nabi tukang menghuraikan lagi penceritaannya, dan kedua-dua dasar ini, Quran dan hadis, maka dikembangkan lagi episodnya kepada kalam para ulama. Sebab tu dalam kitab Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ad-Durrun Nafis, dalam kitab Hikam Abi Madian, dia sebut apa? Al-Quranu nuzulun wa tanazzul. Quran tu dua. Pertama an-nuzul, yang telah turun terdahulu ke atas Nabi SAW, wa tanazzul, dan ada Quran lagi yang akan turun. Sebab tu kalam ulama ni kena mengaji. Nanti kita buat spekulasi sendiri. Apa makna wa tanazzul? Bukan nanti ada Quran baru, tidak. Iaitu kefahaman daripada Al-Quran yang diturunkan kepada hati para ulama, kepada hati para awliya, kepada hati para kekasihnya. Bermakna Al-Quran yang nuzul, yang telah turun, dah ada dekat Nabi. Dan ada lagi Quran yang akan turun. Penceritaannya tak habis sampai kiamat. Tuan-tuan dengar cerita peristiwa Isra' wal Mi'raj berapa tahun dah? Samiza Jalil jawab. Saya rasa 30 tahun kot dengar cerita Isra' wal Mi'raj. Waktu kecil dulu dengan sampai sekarang macam-macam besi dengar tu. Tapi tak habis lagi cerita dia kan? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tak habis. Walaupun dah 30 tahun, 40 tahun dengar Nina kan, tapi still lagi seronok bila dengar peristiwa Isra' wal Mi'raj. Itu dipanggil Al-Quranu nuzulun wa tanazzul. Quran tu an-nuzul ke atas Nabi, wa tanazzul, dan lagi akan turun. Sebab tu tuan-tuan, episod seterusnya daripada penceritaan 114 surah itu ada lagi. Ada. Dah ceritanya dah habis, penulisannya dah habis, tapi endingnya belum. Dalam Al-Quran tu, dah kita tengok macam dah habis. Belum, tak ada. Dah lambat lagi, ending dia lambat lagi Kak T. Jelas ke jelas? Jadi saya nak tuan-tuan ambil kesungguhan. Daftarlah. Sebab program ni tuan-tuan, sebab asalnya ada kitab. Kalau ada kitab, kita tak boleh buat RM30. Sebab, maaf, saya dapat maklumat daripada Dr. Samsul, kitab tak sempat nak print lagi. Sebab yang lambat tu dia tunggu. Sekarang ni kan setiap kali buat buku, kami kena order ISBN dengan PDP. PDP ni pentalagan, katalog. Penkatalogan. Berbelit lidah. Penkatalogan. Nak dapat penkatalogan tu yang lambat. Saya pun tengah buat buku, ISBN semua dah dapat dah. Penkatalogan tu yang lambat. Jadi doktor kata, tak apalah, kita bagi PDF dulu. Saya dah beli satu PDF. Lepas tu, dalam bentuk PDF, nanti kita akan bagi kepada peserta. InsyaAllah, minggu depan 8 dengan 9 hari bulan. Luangkanlah masa malam je. Saya minta malam. Siang, tuan-tuan carilah dunia, carilah kerja dan sebagainya. Malam luangkan masa. Lepas maghrib, kita standby untuk belajar. Sampai pukul 10 malam, lebih kurang 2 jam. 2 jam lebih dengan sesi soal jawab.
untuk kita belajar 114 cerita daripada 114 surah daripada Al-Quran. Tuan-tuan, RM30 belajar satu keluarga. Satu keluarga. Dah? Sekurang-kurangnya bawa anak bini. Connectkan tuan-tuan punya telefon dan laptop dengan televisyen besar tu. Pakat-pakat tengok, kita belajar. Ni cerita. Bila sebut An-Nisa, ni ceritanya. Al-Baqarah, ni ceritanya. Ali Imran, ni kisahnya. Ini sinopsisnya. Supaya kita mula menjiwai. Jelas ke jelas? Pengkatalogan. Betul lah tu? Jelas? Jadi, admin tolong masukkan link. Terima kasih Nur Hashimah yang dah daftar. Tuan-tuan bila pakai buku mahal sebab kos buku lagi. Tapi bila kita buat free, bila kita bagi PDF, kita buat RM30 untuk satu keluarga sahaja. Tengoklah, 2-3 hari lagi, price akan berubah jadi RM70. Kami bagi diskaun, bukan diskaun sangat, tapi kami nak kalian bersungguh-sungguh untuk belajar. Supaya apa? Kita dapat merasai, menjiwai cerita yang sebenar dan hebat daripada Al-Quran. Jadi tekan link yang disediakan, easy.la/daurah2022. Dan daftar tuan-tuan. Kalau boleh bantu saya untuk kalian sebar-sebarkan. Terima kasih. Bantu saya untuk sebar-sebarkan. Ajak kawan-kawan yang lain. Kita ada daurah minggu depan ni online je, duduk kat rumah. Tak payah keluar, tak payah bawa kereta, tak payah isi minyak, tak payah parking, tak payah tinggalkan anak-anak. Tak payah tinggalkan cucu, duduk depan mata. Mak yang sakit tak apa, bawa mak sekali. Tolak kursi roda, duduk depan televisyen. Kalau kita program dekat surau masjid, mak dekat atas kursi roda, tak boleh bawa dah. Betul ke betul? Tapi kalau kita buat event dekat rumah, mak dekat atas kursi roda boleh tengok sekali. Mak dekat atas katil boleh tengok sekali. Pusinglah TV tu, mak nak tengok Ustaz Irwan, nak tengok Dr. Samsul. Letak bawa TV dekat dapur. Itu matlamat saya. Sebab kenapa saya makin committed buat program online? Sebab saya nak kalian belajar bersama keluarga. Sebab dakwah bermula daripada keluarga. Dakwah bermula daripada keluarga. Dakwah bermula daripada keluarga. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.